السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلابي في الصف الخامس والسادس. InsyaAllah hari ni sambung lagi tajuk Al-Dhamair tanpa Google Meet. Sebab apa? Sebab Ustazah nak semua boleh tengok Google Meet. Semua boleh tengok video ni. Okay, insyaAllah kalau dalam YouTube, semua orang ada YouTube boleh ulang-ulang tengok apa yang Ustazah bagi. Tapi kalau dalam Google Meet tu ada yang tak boleh tengok, ada yang tak ada Google Meet kan. Okay, jadi untuk yang ni boleh ulang-ulang tengok lah. Okay, InsyaAllah kita sambung lagi. Al-Dhamair. Dhamair ni maksudnya kata ganti nama diri. Seperti Ustazah sebut minggu lepas, yang ada kata ganti diri yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama tu siapa yang bercakap, orang yang bercakap. Kalau yang kedua tu orang yang berada depan kita. Macam awak, mereka, awak, kalian berdua, kalian ramai, korang lah dalam bahasa kita biasa sebut. Okay, kemudian ada kata ganti nama diri yang ketiga. Yang ketiga tu yang kita cakap tentang orang yang kita tak nampak. Al-ghaib. Jadi ada al-mutakallim yang bercakap. Lepas tu ada al-mukhatabu ataupun al-mukhatabatu, yakni orang yang berada di hadapan kita, tak kisahlah lelaki ke perempuan. Okay, yang seterusnya ada al-ghaibu atau ghaibah, yang tak ada depan kita, yang kita cakap tentang dia. Contohnya macam dia, mereka berdua, mereka ramai, macam tu. Okay, dan dalam bahasa Arab, okay, kita dah sebutkan minggu lepas. Ingat lagi gambar tangan ni. Okay, tangan ni Ustazah buat supaya awak dapat mengingat dengan baik. Boleh menghafal. Okay, guna jari saja macam awak berzikir. Okay, untuk yang tak tengok lagi video Ustazah bagi, siapa yang tak masuk Google Meet minggu lepas, okay, Ustazah terangkan lagi sekali, yakni di sini, iaitu jari, tingkatan jari yang pertama ni. Okay, jari kita ada 3 bahagian. Jari kelingking, manis, tengah dengan telunjuk ni dia ada 3 bahagian, ada 3 kotak. Okay, 3 kotak ni kita bagikan kepada 3 bilangan. Maksudnya tingkat kotak yang pertama dari bawah ni, dia untuk semua kita gunakan kata ganti nama diri untuk seorang. Okay, untuk bilangan seorang macam ni. Huwa ni untuk dia seorang. Hiya ni untuk dia seorang perempuan. Anta ni untuk kamu seorang lelaki. Anti ni untuk kamu seorang perempuan. Ana untuk saya. Saya seorang lelaki ke perempuan ke, tak kisah untuk Ana ni. Okay, untuk kotak yang kedua pula, kita gunakan untuk bilangan 2 orang. Okay, maksudnya huma ni maksudnya untuk dia 2 orang lelaki. Huma yang dekat sini untuk dia 2 orang perempuan. Antuma untuk dia, untuk kamu 2 orang lelaki. Antuma sebelah ni untuk kamu 2 orang perempuan. Okay, untuk nahnu, kalau nahnu ni kat domain mutakallim, kita boleh guna untuk 2 ke atas. Tapi untuk yang domain mukhatab dengan ghaib ni, kita guna untuk 2 orang sahaja. Tak lebih, tak kurang. Okay, untuk kotak yang ketiga, yang atas sekali, bila kita nampak tingkat tu di atas sekali, maksudnya dia mestilah lebih daripada 2. Okay. Yang lebih daripada 2, yang ni berapa? 3 dan ke atas. Maksudnya, hum ni, domir hum ni digunakan untuk kita bercakap tentang mereka. Mereka ramai lebih daripada 3. Hunna, mereka ramai lebih daripada 3. Tapi yang ni perempuan. Kalau hum ni untuk lelaki. Kalau antum dalam kotak atas sekali, maksudnya untuk 3 orang juga. Tetapi kamu ke mereka. Kamu sebab dia berada dalam bahagian dhamir mukhatab yang berada di hadapan kita dan dia lelaki. Dalam barisan lelaki, jari untuk lelaki. Jadi antum, kamu ramai lelaki. Antunna untuk kamu ramai perempuan ataupun wanita. Okay, jadi ingat ada beberapa bahagian kita kena ingat guna jari ni. Iaitu pertama, tingkatan kotak tu merujuk kepada bilangan. Bawah sekali 1 orang. Yang kedua, kotak yang kedua ke atas 2 orang. Kotak yang ketiga ialah untuk 3 orang dan ke atas. Okay, jari kelingking untuk lelaki. Jari manis untuk perempuan. Bagi dhamir ghaib, yang orang yang kita tak nampak. Dia, mereka, macam tu. Kalau jari hantu, jari tengah dengan jari manis. Jari tengah untuk lelaki, jari perempuan untuk jari
tanda telunjuk untuk perempuan. Yang dua jari ni untuk dhamir mukhatab, orang yang berada di hadapan kita, iaitu kamu, engkau, kalian, macam itulah. Okey, untuk jari ibu jari ialah untuk dhamir mutakallim, yang bercakap, kitalah. Kita guna untuk ana, nahnu sahaja, dua sahaja. Dan kedua-dua ni boleh digunakan untuk lelaki ataupun perempuan. Okey. Okay, habis di situ ulang kaji. Sekarang ni, sebelum kita masuk kepada macam mana nak membina ayat guna dhamir, Ustazah nak tekankan pada awak, nak terangkan semula pada awak, kemungkinan ada yang lupa berkenaan isim ataupun kata nama. Okey, isim ni dia ada dua bahagian, lelaki, untuk lelaki ada, untuk perempuan pun ada. Sama juga macam dhamir. Dhamir untuk lelaki ada, untuk perempuan pun ada. Kalau isim pun sama, ada untuk lelaki, iaitu muzakkar, dan juga ada untuk perempuan, iaitu muannas. Okey, yang ni kita tengok dulu untuk muzakkar. Okey, muzakkar dia ada pembahagian. Sama juga macam dhamir, ada pembahagian untuk seorang, dua orang dan tiga orang. Okey, jadi macam mana kita nak mengenal dhamir tu untuk lelaki? Macam mana kita nak mengenal isim tu, kata nama tu untuk lelaki? Dan di satu ke, dua ke, ketiga. Okey, yang pertama, kita tahu dulu macam mana nak mengenal isim kata nama, iaitu dia berakhir dengan tanwin. Tanwin. Ada tanwin, lepas tu dia ada alif nun, di belakang ada waw nun. Okey. Kemudian, macam mana nak tahu dia lelaki seorang? Okey, kalau lelaki dia tak ada ta marbutah sama sekali. Okey, kalau perempuan yang paling asasnya dia ada ta marbutah. Jadi kita tengok yang perempuan, kita tengok yang lelaki dulu. Okey, contohnya kat sini, mufrad. Mufrad ni seorang, satu, untuk satu. Okey, muallimun ialah guru, iaitu seorang guru. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab apa? Sebab dia tak ada langsung tanda perempuan, iaitu ta marbutah. Okey, yang kedua, kalau dua orang guru, lelaki, muallimani. Okey, kaedah untuk isim ni, bukan semua isim ni yang guna kaedah ni, tapi dalam silibus kamu kebanyakannya isim ni macam ni. Okey, muallimun. Okey, kalau dua, iaitu musanna. Musanna ni ialah kata sebutan bahasa Arab untuk dua orang. Okey, mufrad seorang, musanna dua orang. Okey, kalau dua orang guru lelaki ialah muallimani. Macam mana kita nak kenal? Dengan penambahan ada alif nun di sini. Ada penambahan alif dengan nun. Mualliman ni masih ada, tapi kita tambah alif nun. Jadi muallimani. Okey. Bentuk jamak untuk muallimun ni ialah muallimuna dengan penambahan waw nun. Okey, jamak maksudnya 3 dan ke atas. Okey, bilangan 3 orang. Jadi di sini ialah 3 orang guru lelaki. Okey, macam mana awak nak gabungkan dengan dhamir kita dah belajar? Iaitu sama sahaja. Sebab apa? Apa kata sama? Sebab bilangan kita dah tahu. Kotak pada jari untuk bilangan 1 ada kat bawah ni. Huwa. Huwa ke hiya kita nak guna? Kita guna huwa lah. Sebabnya ia ni untuk guru lelaki. Kita boleh guna huwa. Huwa muallimun. Okey, lagi apa lagi dhamir yang kita boleh gabungkan dengan muallimun? Dia seorang dan dia lelaki. Iaitu dhamir tu seorang dan dhamir tu lelaki. Kita boleh guna anta. Okey, anta. Sebab apa? Anta ni bilangan dia 1. Dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi boleh guna anta muallimun. Anta muallimun maksudnya kamu guru lelaki. Okey, kita macam kita padan-padankan, kita suai-suaikan dia. Macam tu. Okey, kalau untuk muallimah ni kita tahu ialah dua orang guru lelaki. Okey, jadi dhamir mana yang bermaksud dua orang dan jantina lelaki? Dhamir mana? Okey, dua orang kita kena tengoklah dekat kotak yang kedua pada jari. Ialah huma kita boleh guna. Kalau kita masukkan huma muallimani, dia jadi mereka berdua guru lelaki. Okey. Apa lagi dhamir kita boleh masukkan yang mana dia tu merujuk kepada lelaki dan dua orang? Kita boleh guna antuma. Kat sini kan, lelaki. Kan, lepas tu dekat kotak yang kedua. Antuma. Jadi,
Antuma muallimani. Maksudnya antuma maksud dia kamu dua orang. Jadi masuk dengan muallimani. Kamu dua orang guru lelaki. Macam tu cara kita nak sesuaikan antara domir dengan isim. Kalau muallimuna kita tahu dia dengan penambahan waw nun, dia bermaksud 3 orang ataupun ramai guru lelaki. Jadi domir apa yang dalam tangan ni, dia merujuk kepada ramai. Lelaki yang ramai. Okay, kita boleh guna hum. Nampak ni? Dia sebab dia dekat kotak yang ketiga atas sekali, dia merujuk kepada 3 orang. Lelaki. Kalau lelaki, kita boleh guna hum. Hum muallimuna. Kena letak kat depan ni. Domir mesti letak di hadapan ayat. Hum muallimuna. Iaitu mereka guru lelaki. Ramai macam tu. Mereka guru lelaki. Okey, apa lagi domir yang merujuk kepada lelaki dan ramai, lebih daripada 2, maksudnya 3 dan ke atas. Kita boleh tengok dekat mana? Okey, mana kotak lelaki, sini lelaki. Okey, yang ketiga boleh guna antum. Antum muallimuna. Maksudnya kalian semua ni guru lelaki. Okey. Boleh faham tak kat situ, insya-Allah lah. Okey, jadi begitu juga awak akan jumpa muslimun. Muslimun seorang. Kalau muslimani 2 orang, muslim lelaki. Kalau muslimuna, orang Islam yang ramai lelaki lah, dia merujuk kepada lelaki. Kalau mujtahidun, ni salah ha ni, patutnya ha bulat, ha simpul. Mujtahidun orang yang rajin, seorang. Mujtahidani orang yang rajin, 2 orang. Mujtahiduna orang yang rajin, ramai, lebih daripada 2, maksudnya 3 dan ke atas. Jadi domir apa yang awak boleh sesuaikan? Sama juga macam sahaja tadi. Kalau mujtahidun, awak boleh masukkan jadi huwa. Huwa mujtahidun. Dia seorang yang rajin, yang merujuk kepada lelaki. Okey. Mujtahidani boleh guna huma. Huma mujtahidani. Mereka 2 orang lelaki yang rajin. Okey, lagi antuma boleh guna. Antuma pun boleh guna sebab dia 2 juga. 2 untuk lelaki. Antuma mujtahidani, yakni kamu 2 orang lelaki yang rajin. Okey. Itu untuk lelaki. Kalau awak tak faham, awak ulang balik video ni. Ulang balik sebab benda ni boleh ulang playback semua tu. Okey, itu selesai untuk lelaki. Untuk perempuan juga pula, perempuan dalam bahasa Arab kita sebut sebagai muannas. Okey. Jadi untuk muannas, secara umumnya, asasnya, paling asas sekali, kita nak kenal sama ada perkataan tu lelaki ataupun perempuan, dia ada penambahan ta kat ujung ni. Muallimatun, ada ta marbutah. Okey. Ni Ustazah ulang balik. Ulang kaji apa yang awak dah pernah belajar dah jam 4 hari 3. Okey, muallimatun ialah guru, seorang guru perempuan. Muallimatani, dia tak buang ta ni. Dia masih lagi ada ta dengan penambahan alif nun. Sama macam yang lelaki tadi, ada tambah alif nun untuk merujuk kepada 2 orang. Okey, muallimatani ialah 2 orang guru perempuan. Muallimatu ialah ramai guru perempuan, 3 dan lebih. Macam tu. Okey, sama juga macam muslimatun, seorang orang muslim perempuan. Muslimatani, 2 orang muslim perempuan. Muslimatun, ramai. Okey. Okey, kemudian muslimatun ialah untuk orang muslim perempuan yang ramai, lebih daripada 2, maksudnya 3 dan ke atas. Begitu juga dengan yang bawah ni, okay, sama saja. Ni seorang, 2 orang dan 3 orang. Okey. Jadi apa domir yang boleh ambil daripada sini? Okey, untuk seorang perempuan, cari kotak perempuan, jari perempuan kat sini, jari perempuan. Dah jumpa jari perempuan? Okey. Dah jumpa jari perempuan? Cari bilangan dia. Okey, jadi untuk muallimatun, awak boleh guna hiya. Hiya muallimatun, maksudnya dia seorang guru perempuan. Okey, lepas tu awak boleh guna anti juga. Sebab anti ni di jari perempuan kan, dekat bahagian jari perempuan. Dan dia berada di kotak paling bawah sekali, iaitu seorang. Jadi boleh guna anti juga, maksudnya anti muallimatun. Okey, jadi caranya untuk awak mix and match, sesuaikan domir dengan isim.
Okey, untuk itu Ustazah minta awak buat latihan pada muka surat 11 dalam buku aktiviti hantar hari ni. Okey, terima kasih.